Halo, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua orang kat rumah tu. Harap baik-baik sahaja. Okey, hari ni apa yang cikgu nak ajar dengan awak? Apa yang cikgu nak kongsi dengan awak hari ni? Okey, hari ni apa yang cikgu nak ajar adalah berkaitan dengan pelajar UPSR ataupun tahun 6, 4, 5, 6. Maksudnya sesuai lah untuk apa yang cikgu nak share hari ni. Okey, apa yang cikgu nak share hari ni? Okey, cikgu nak share dengan awak hari ni macam mana nak buat kertas penulisan untuk bahagian A, iaitu tulis 5 ayat yang lengkap. Bukan tulis 5 ayat sahaja, pastikan 5 ayat yang awak buat adalah lengkap. Okey, sebelum macam mana cikgu nak cerita dengan awak macam mana step by step nak buat ayat yang lengkap, ayat yang betul, ayat yang cantik, tata bahasanya betul. Okey, pertama sekali awak kena buat okey, sebelum tu cikgu minta maaf sangat. Apa yang awak akan dapat dalam video ni, yang pertama sekali macam cikgu cakap, awak tahu macam mana nak buat ayat yang lengkap, ayat yang betul. Yang kedua, awak tahu apa yang awak perlu elakkan. Okey, faham Sebelum cikgu teruskan kepada apa yang cikgu nak share kepada awak, kita kena tahu dulu apa dia punya soalan. Okey, kat sini cikgu ada share dengan awak gambar dekat mana ni? Kalau awak tak nampak, cikgu akan terangkan dengan awak soalan dia. Gambar di bawah menunjukkan keadaan di pasar raya. Ini adalah gambar yang menunjukkan gambar di pasar, keadaan di pasar raya. Okey, yang pertama sekali apa yang awak perlu buat? Baca arahan di mana lokasi. So awak kena gariskan supaya awak aware ataupun awak cakna kat mana lokasi soalan, supaya bila awak buat ayat 5 ayat yang lengkap tadi tu, ianya adalah ayat yang relevan, tidak terkeluar daripada situasi yang diberikan. Okey, yang pertama di mana lokasi kita gariskan iaitu keadaan di pasar raya. Okey, yang kedua, lihat gambar, bulatkan. Kenapa kita kena bulatkan? Sebab soalan ni hanya menyuruh awak membuat 5 ayat sahaja. Okey, berapa markah? Okey, cikgu minta maaf, cikgu tak bagi tahu awak awal-awal tadi. Soalan ni markah dia hanya memperuntukkan awak untuk 10 markah sahaja. Tapi macam mana nak dapat 10 markah tersebut? Nanti cikgu cerita dengan awak. Dan kertas ataupun cikgu mencadangkan kepada awak supaya hanya memperuntukkan 15 minit sahaja untuk buat soalan 5 ayat yang lengkap ni. Jangan buat lebih daripada 15 minit. Kalau lebih daripada 15 minit, maksudnya awak kurang membuat latihan sebelum menduduki peperiksaan UPSR. Pastikan 15 minit settle semua. Kalau sebelum 15 minit awak dah settle buat 5 ayat yang lengkap, lagi bagus, supaya awak boleh, bila awak dah buat 5 ayat yang lengkap, awak boleh tengok balik, baca balik apa yang salah, apa yang betul, supaya awak boleh betulkan kemudian. Okey, yang kedua, apa yang perlu kita buat adalah lihat gambar dan bulatkan. Kalau awak, apa yang cikgu cadangkan, awak boleh bulatkan 6 ataupun 5 gambar, sebab awak kena buat 5 ayat. So, yang pertama kita nampak gambar apa ni? Ada perempuan cashier ataupun tukang kira duit dengan seorang perempuan, dia nak bayar kepada cashier tersebut. Yang kedua, seorang lelaki tengah mengambil barang di pasar raya. Yang ketiga, orang lelaki ni tengah buat apa ni? Dia tengah menyusun tin. Yang keempat dengan yang kelima, awak boleh buat ayat berkenaan dengan pasal bayi satu ayat, pasal ibu satu ayat, ataupun awak boleh buat satu ayat berkenaan dengan cashier ataupun tukang kira duit. Yang kedua berkenaan dengan perempuan yang sedang membayar kepada cashier.
Okey, yang ketiga, cari kata kerja ataupun aktiviti. Okey, kejap lagi kita ajar awak satu persatu. Kata kerja apa yang awak perlu letakkan dalam ayat. Sebab kat sini kita nampak dah, kat sini menyusun, kat sini mengambil, yang situ membayar, yang sini untuk perempuan yang jadi cashier menerima duit. Itu adalah kata kerja. Kata kerja berkenaan dengan perbuatan manusia. Okey, yang keempat, bina ayat majmuk. Okey, awak dah darjah 6. Awak dah darjah 6. Pastikan ayat yang dibina adalah ayat majmuk. Apa itu ayat majmuk? Sepatutnya awak dah tahu. Ayat majmuk adalah gabungan daripada dua ayat tunggal. Ataupun kita boleh katakan ayat majmuk ni adalah ayat yang kompleks, ayat yang lengkap. Okey, bila awak bina ayat majmuk, awak dapat 2 markah. So 5 ayat darab 2 markah sama dengan 10 markah dekat dalam genggaman awak, insya-Allah. Okey, ayat majmuk ni kalau awak nak tahu, pastikan dia ada dua unsur ni. Yang pertama, perluasan predikat. Apa itu subjek? Apa itu predikat? Subjek adalah benda yang awak nak cerita. Contohnya pasal Pak Abu yang tua itu sedang meniaga di tepi jalan. So subjek kat sini adalah Pak Abu. Awak nak cakap pasal Pak Abu. Predikat dia adalah dia sedang berniaga. Awak terangkan kat mana dia berniaga. Itulah kita panggil perluasan predikat. Subjek, benda yang awak nak cerita pasal apa kat dalam ayat tu. Predikat adalah keterangan kepada apa subjek yang awak nak ketengahkan tadi, iaitu which is dalam keadaan tadi. Minta maaf, cikgu cakap bahasa Inggeris sikit-sikit, iaitu berkenaan dengan Pak Abu. Okey, settle bab apa yang awak perlu buat. Itu belum lagi teknik untuk membuat ayat. Itu apa yang awak perlu buat jika awak dapat soalan penulisan bahagian A. Okey, settle bahagian situ. Yang kedua, apa yang cikgu nak share adalah berkenaan dengan teknik. Ini baru masuk teknik. Teknik cara macam mana nak tulis ayat yang lengkap dan betul. Okey, yang pertama sekali, kena ada, wajib kena ada, iaitu siapa. Siapa? So dia duduk bawah subjek, iaitu orang yang melakukan aktiviti tersebut. Yang kedua, wajib kena ada juga apa. So awak letak kat sini adalah kata kerja. Apa orang tu tengah buat tadi? Siapa ni tadi? Contoh macam Pak Abu tadi kan, dia adalah subjek. So apa yang Pak Abu ni buat? So dia berkait dengan kata kerja. Yang bagi contoh yang cikgu bagi tadi adalah berniaga. Okey, dua benda ni adalah unsur yang paling penting dekat dalam satu ayat kena ada. Okey, FT ni apa cikgu? FT ni bahasa Inggeris. Cikgu letak sebab supaya nak bagi senang nak menulis. Featuring. Featuring ni apa pula cikgu? Benda yang awak kena letak. Benda dua unsur ni, dua item ni wajib awak letak. Featuring ni, ni salah satu sahaja. Sama ada awak akan guna ayat tersebut berkait dengan mana. Contoh, kat mana Pak Abu berniaga tadi? Cikgu dah cakap Pak Abu berniaga di tepi jalan. Mengapa? Sesuai tak kita letak kata Pak Abu tadi? Contoh awak nak letak dalam ayat Pak Abu tadi, Pak Abu berniaga di tepi jalan kerana dia tidak mempunyai kerana dia ingin menanggung keluarganya. Contoh. 3. Bagaimana dengan bila. Okey, empat ni jatuh sebagai pilihan. Atau mana, atau mengapa, atau bagaimana, atau bila.
tak semestinya empat ni wajib kena ada dalam satu ayat. Tak mungkin akan terjadi sebab dua ni paling penting. So yang lagi empat yang perlu awak letak ni adalah pilihan mengikut kesesuaian kepada sesuatu ayat tersebut, mengikut situasi yang gambar yang telah diberikan. Boleh faham setakat ni? Cikgu ulang lagi sekali. Bila awak nak tulis ayat, teknik nak tulis ayat, dua benda ni kena ada, iaitu siapa yang buat aktiviti tu dan apa yang dia buat. Dua benda ni kena ada. Featuring, maksudnya benda yang perlu awak letakkan empat ni adalah pilihan. Tak semestinya empat ni kena ada. Ianya mengikut situasi dan mengikut gambar yang telah diberikan oleh soalan. So empat ni adalah mana, mengapa, bagaimana dan bila. Tak semestinya empat ni wajib letak. Sama ada dua kena ada ke, satu kena ada ke, terpulang mengikut kreativiti dan kesesuaian ayat tersebut. Okey, seterusnya cikgu akan berikan kepada awak ayat yang betul-betul cemerlang. Maksudnya memang 10 markah untuk ayat yang cikgu akan bina. Cikgu tulis kat sini. Mana, mengapa, bagaimana, bila. So kat sini sesuai cikgu letak adalah bagaimana. Dia menghulurkan, maksudnya macam mana dia hulurkan tu kepada jururawang di kaunter pembayaran berhampiran Encik Salim. Nampak? Encik Salim di sini. Kaunter dekat dengan Encik Salim. Okey, yang kelima. Seorang bayi lelaki meminta ibunya berikan lagi susu untuk diminum kerana bayi tersebut berasa kehausan. Seorang bayi lelaki adalah subjek. Meminta ibunya sampai berasa kehausan adalah predikat. So seorang bayi lelaki ni adalah siapa ataupun subjek lah dekat dalam ayat ni. Meminta, iaitu apa yang dilakukan. Kata kerja meminta ibunya berikan lagi susu untuk diminum kerana bayi tersebut berasa kehausan. So kat sini yang sesuai cikgu guna adalah mengapa. Kenapa dia kena minta susu tu dekat mak dia? Mengapa? Sebab dia sudah berasa kehausan. Okey, 5 ayat cikgu dah buat. Itulah cara-caranya macam mana kita nak buat ayat yang lengkap dan betul. Tata bahasanya betul. Pastikan apa tadi cikgu kata, tekniknya ada. Tadi yang pertama kita ulang balik. Teknik untuk tulis ayat yang lengkap, pastikan ada siapa, apa yang dilakukan. Siapa tu maksudnya orang lah. Kena duduk depan sebagai subjek. Apa, iaitu aktiviti yang dilakukan. Kata kerja lah. Macam tadi menghulurkan, meminta, itu semua apa. Yang ketiga, keempat, dua ni penting. So lagi 4 yang cikgu kata ni adalah sebagai pilihan untuk melengkapkan predikat tadi. So apa yang kena ada, iaitu bukan semua 4-4 ni, faham 4-4 ni bukan semua kena ada. Ianya adalah pilihan. So yang pertama adalah pilihan yang pertama, mana, mengapa, bila dan bagaimana. Mengikut kesesuaian yang perlu diletakkan di dalam ayat. Okey, setakat ini sahaja cikgu rasa. Cikgu harap ilmu yang cikgu kongsikan untuk video ni dapat memberi manfaat kepada semua pelajar di luar sana. So lepas ni apa yang awak boleh aplikasikan, iaitu menggunakan teknik yang cikgu telah berikan. Jangan buat ayat mengikut sedap hati awak je, tak boleh. BM ni kena ada teknik. Semua benda dalam hidup kena ada teknik supaya awak dapat markah
yang cemerlang. So apa yang cikgu kongsikan hari ni adalah cara-cara macam mana nak buat ayat yang lengkap, ayat yang cemerlang. Okey, terima kasih kepada semua yang sudi menonton video apa yang cikgu share hari ni dari A sampai Z. InsyaAllah cikgu harap daripada awak tak tahu buat ayat yang lengkap, 5 ayat yang lengkap, daripada tak tahu jadi tahu. Dan terima kasih cikgu ucapkan lagi sekali. Okey, apa yang awak perlu buat untuk support kita So awak boleh subscribe kita punya channel YouTube kita iaitu eTution untuk PTM. Dan jangan lupa like, sharekan kepada kawan-kawan awak yang di luar sana macam mana nak buat ayat yang lengkap. Chill-chill je belajar BM ni. Okay guys? Okay, thank you. Bye.